Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan bersedia ya untuk sambung belajar. Tajuk hari ini adalah pembuangan bahan sisa subtopik 1.2. Diharap anak-anak dapat lihat buku teks dan juga keluarkan alat tulis untuk mencatat isi-isi penting. Pertama sekali, anak-anak kena tahu bahan sisa ni boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, bahan sisa yang boleh dibuang ke dalam sinki, dan yang kedua, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Selepas ini kita akan kupas apakah bahan-bahan yang termasuk dalam kategori boleh dibuang ke dalam sinki dan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki adalah bahan cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan semestinya yang tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Okey, neutral, asid lemah, alkali lemah. Larutan yang bersifat seperti yang cikgu nyatakan ini boleh dibuang ke dalam sinki kerana dia tidak berbahaya. Okey, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki pula adalah yang pertama sisa pepejal sebab nanti sinki boleh tersumbat. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 iaitu asid kuat dan lebih daripada 9 iaitu alkali kuat. Sebahagian pelarut organik, bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida, bahan toksik, logam berat. Seterusnya, bahan sisa organik iaitu seperti mikrob dan bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif yang boleh memancarkan sinaran radioaktif, bahan meruap dan juga bahan-bahan yang reaktif lah yang bertindak balas dengan kadar yang cepat. Anak dah tahu tentang bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki, kita kena uruskan dengan cara tersendiri. Okey, kita lihat dulu yang pertama, prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Okey, prosedur operasi standard POS pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di dalam di makmal lah. Okey, kalau anak-anak perhatikan dalam jadual, kita ada kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Okey, yang A peralatan tajam, contoh picah garis, jarum, bilas skalpel. Okey, yang B pula pepekal yang tidak tajam seperti sarung tangan, tisu medium, kutu. Yang C pula bangkai organ seperti haiwan makmal, haiwan uji kaji dan kategori D jenisnya adalah cecair seperti darah dan serum. Okey, kalau nak tengok pengurusan sisa bagi kategori A, B, C dan D berbeza. Untuk yang A dimasukkan ke dalam bekas khas, bekas sisa tajam, tidak di autoclave, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Manakala yang B, bungkus pepejal tersebut dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Untuk kategori C pula, perlu dibalut dalam bahan penyerap kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Dan akhir kategori D, dinyah kontaminasi secara autoclave, dilupuskan secara terus ke dalam sistem pembuahan melalui sinki makmal atau tandas.
Kita pergi tengok gambar-gambar untuk setiap kategori. Yang pertama, peralatan tajam. Kita ada picagari, jarum bilas skalpel. Bilas skalpel tu pisau bedah lah. Okey, yang kedua kita ada kategori B, pembejal tidak tajam. Ada sarung tangan, tisu dan medium, kultur Okey, seterusnya kita ada kategori C, bangkai dan organ seperti haiwan, makmal dan haiwan yang dijadikan sebagai uji kaji. Dan kategori C, darah dan serum cecairlah ni. Yang ini semua kena lupuskan atau kena diuruskan menggunakan pos tadilah. Kita lihat pula carta alih prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Langkah yang pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Langkah yang kedua, kita lihat ni ada kategori bahan sisa kategori A, B dan C. Yang A disimpan sementara di tempat yang selamat. B dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius, tekanan 15 PSI dalam masa 20 minit. Manakala kategori C dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Kemudian, sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya dan sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya akan disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Itu gambar yang ditunjukkan adalah gambar beg biobahaya. Terusnya, kita lihat langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Anak-anak tahu bila kita melakukan eksperimen, ada kalanya dia ada risiko dan kadang-kala bila kita terlepas pandang berlaku kemalangan dengan tidak sengaja. Jadi anak-anak perlu tahu bagaimana langkah mengurus kemalangan dengan betul. Walaupun dah belajar di tingkatan 1, yang ini pengetahuan anak-anak ditambah sedikitlah. Okey, apa dia kemalangan Kemalangan di dalam makmal boleh berlaku mungkin disebabkan oleh kecuaian, kelalaian dan mungkin ada berlaku kejadian yang di luar jangka atau kita kurang mahir dan kurang pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Okey, kita lihat dulu jenis-jenis kemalangan di makmal. Yang pertama, mungkin terkena serpihan kaca. Yang kedua, terkena asid atau alkali pekat semasa mengendalikan eksperimen kimia. Yang ketiga, berlaku kebakaran kecil. Yang keempat, mungkin terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Yang kelima, termometer pecah. Yang keenam, kebocoran gas dan juga mungkin berlaku renjatan elektrik. Kita pergi satu persatu kita kupas beberapa contoh. Yang pertama contohnya, semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpahkan sejenis bahan kimia ke atas meja. Apa yang perlu anda lakukan? Anak-anak rasa apa yang perlu dilakukan Tak boleh just ambil kain dan lap Okey, jadi kita ada berapa langkah? Di situ kita ada 5. Yang pertama, langkah pertama mesti segera memberitahu guru atau pembantu makmal tentang kemalangan yang berlaku. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan tak dibenarkan siapalah masuk ke kawasan tersebut. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak. Okey, menggunakan apa? Menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Dan yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia menggunakan alat yang tertentu. Dan yang kelima, buang dengan selamat. Manakala jika ada termometer yang jatuh dan pecah, dalam termometer tu ada logam merkuri.
Logam merkuri ni dia beracun. Okey, apabila seorang tersentuh atau akan berlaku peresapan melalui kulit. Okey, jadi merkuri tadi ni boleh menyerang sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Oleh itu, cara pengendaliannya okey, berbeza ia sangat perlu dititik beratkan jika berlaku tumpahan merkuri lah. Okey, yang pertama anak-anak perlu segera beritahu guru atau pembantu makmal, yang ini mesti ya. Okey, yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, kalau tadi kita gunakan pasir, yang ini kita kena tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan akhir sekali, kita perlu hubungi jabatan bomba untuk melakukan prosedur yang seterusnya. Okey, alhamdulillah. Dah habis ni subtopik 1.2. Kita jumpa lagi di subtopik seterusnya insya-Allah minggu hadapan. Cikgu harap anak-anak boleh lihat di grup WhatsApp cikgu ada tinggalkan tugasan sedikit tugasan diharapkan anak-anak boleh siapkan dan hantar pada cikgu. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.